Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku dan nama aku Asri. Dalam video kali ini kita akan berbincang tentang teknik pernafasan semasa larian. So, teknik pernafasan semasa larian ini adalah salah satu daripada soalan yang selalu aku terima dalam komen, dalam DM, dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Aku tak nafikan ada teknik-teknik pernafasan yang tertentu yang boleh membantu kita dari segi meningkatkan kualiti larian kita, tapi ada beberapa juga fahaman yang mungkin agak kurang jelas yang aku selalu tengok. So, mari kita bincangkan dalam video ini. Aku akan mulakan perbincangan tentang teknik pernafasan ni dengan menggunakan kereta sebagai analogi. Yes, analogi otomotif kereta mudah sikit nak kaitkan dengan larian sebab tak banyak, mudah untuk difahami. So, bayangkan macam kita start enjin kereta. So, bila kita start enjin kereta je, automatik meter tu akan naik. So, meter tu akan naik pada 1000 RPM macam tu ataupun 800 RPM. So, pernafasan kita pun macam tu juga. So, bila kita duduk rehat biasa saja, tengok TV, tengok YouTube, tak buat apa-apa, kita bernafas pada kadar yang sekadar untuk perlu untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida saja. So, macam sekarang kalau aku beritahu korang sebenarnya tengah bernafas secara tak sedar, mesti sekarang korang dah dah conscious sikit dengan pernafasan korang. So, macam itulah pernafasan something yang semi-autonomous. So, berbalik kepada analogi kereta tadi. So, bila kita nak jalan, kau tekan minyak lah, kau tekan pedal minyak, so meter tu pun akan naik. So, komponen-komponen di dalam kereta akan bergerak dengan lebih laju untuk memastikan kereta bergerak. Sama juga macam kita bersenam, bersukan, berlari. So, bila kita berlari, badan akan memerlukan lebih banyak oksigen dan tenaga. So, secara automatik kadar pernafasan akan meningkat. Okey. Yang istimewa tentang pernafasan, aku cakap tadi semi-autonomous kan. So, bila korang berlari lebih daripada kadar kemampuan korang, secara automatik body ataupun lebih tepat sekali brainstem, iaitu pusat kawalan pernafasan dalam otak korang, bila dia detect je korang berlari lebih laju daripada kemampuan korang ataupun dia detect badan memerlukan oksigen, tak kira korang kawal macam mana pun, body tetap akan override, akan ambil alih semula tanggungjawab untuk mengawal pernafasan tu. Sebab tu korang automatik tercungap-cungap walaupun korang cuba juga kawal pernafasan korang. Tapi jangan risau, bukan bermaksud disebabkan oleh fisiologi badan kita macam tu tak ada teknik pernafasan yang berkesan pun sebenarnya. Taklah. Of course ada beberapa teknik-teknik pernafasan tertentu yang kita boleh cuba praktikkan dalam larian ataupun latihan kita yang akan membantu dalam meningkatkan kualiti latihan korang. Jadi, yang pertama, of course macam aku cakap tadi lah, bila badan detect kita dah berlari lebih laju atau lebih sukar daripada biasa, slow down lah, larilah easy. So, bila korang lari easy, korang berlari pada kemampuan korang, body pun comfortable untuk handle ataupun kawal load ataupun beban daripada larian tu. So, korang boleh bernafas dengan cara yang lebih terkawal. Yes, dia mungkin lebih tinggi daripada kadar pernafasan korang semasa rehat, tapi masih terkawal. So, be honest with yourself, just lari comfortable, lari easy, lebih mudah untuk korang berlatih pada intensity tersebut. Kedua, soalan yang paling selalu juga aku dapat, nak bernafas pakai hidung ke nak bernafas pakai mulut? Actually, of course adalah research ataupun journal dan study yang menyatakan kebaikan bernafas daripada hidung ataupun bernafas daripada mulut. Tapi yang penting sekali sebenarnya ialah surprise, jangan lupa bernafas. Betul, dah lah lari lebih daripada kemampuan kita, lepas tu ada hati lagi nak cakap bernafas daripada hidung lebih baik, bernafas daripada mulut lebih baik. Padahal bila dah lari lebih penat daripada, lebih sukar daripada yang kita mampu buat, of course nak bernafas pun lupa. So the most important thing is actually jangan lupa bernafas je. So untuk pernafasan daripada hidung dan mulut, dua-dua ada advantage. Kalau korang bernafas daripada hidung, udara tu akan automatically ditapis ataupun difilter dalam rongga hidung dan juga sinus kita. Dia akan membantu untuk regulate udara tu. Kebaikan bernafas daripada mulut pula ialah korang memang boleh sedut dengan lebih banyak lah udara, oksigen rasa macam masuk terus ke dalam paru-paru. Kalau korang bernafas daripada hidung, of course dia tak mencukupi sangat lah. Korang kalau dah berlari laju sangat ataupun dah penat, bernafas daripada hidung, volume ataupun isi padu udara yang disedut tu taklah banyak sangat pun sebenarnya. Dan kelemahan kalau bernafas daripada mulut pula ialah
kering tekak lah kot. Ramai juga yang akan cakap benda yang sama, dan kadang-kadang kalau ialah asap kereta apa memang rasa tak selesa lah. Tapi yang penting sekali actually don't forget to breathe lah. Tak ada teknik yang salah ataupun teknik yang betul dari segi aspek tu. Kalau boleh bernafas pakai telinga pun bernafaslah pakai telinga. Okey, ketiga, ini barulah aku mungkin boleh kata consider sebagai teknik yang proper lah, iaitu rentak ataupun pattern pernafasan tu sendirilah. Okey, kenapa perlu ada rentak ataupun pattern pernafasan yang seragam ni? Sebab salah satu masalah utama yang kita akan hadapi dalam larian ialah side stitch. Side stitch ni jenis yang orang selalu cakap sakit ataupun senak pada bahagian bawah rusuk tu lah. Dia disebabkan oleh diafragma, otot yang membantu untuk mengawal pernafasan kita tu jadi cramp ataupun strain. Macam tu lah. Side stitch banyak punca dia, dan salah satunya ialah berkait rapat dengan teknik pernafasan kita. Jadi bila ada teknik pernafasan yang teratur, sebab kita berlari, kita landing tu saja body kita akan menyerap impact daripada kaki kita mencecah ke permukaan tanah. So bila kita bernafas dengan rentak ataupun pattern yang tertentu, kita boleh menyebarkan atau distribute impact daripada hentakan kaki ke permukaan tanah tu dengan lebih seimbang lah. So maksudnya bila korang langkah guna kaki kanan, mungkin korang hembus nafas. Untuk yang seterusnya pula, bila korang langkah kaki kiri, korang hembus nafas. So macam tu lah. So kiri kanan it's always balance lah. Okay, antara teknik yang selalu orang sebut ialah 3 langkah tarik nafas, 2 langkah hembus. Ataupun nak lagi lebih cepat atau korang berlari pada pace dan intensity lebih laju, korang buat 2 langkah korang tarik nafas, 1 langkah korang hembus. So benda tu akan memastikan korang akan landing di kaki yang berbeza untuk setiap hembusan nafas lah. So impact dia pun taklah terlalu monotonous ataupun dekat satu side badan saja, yang akan boleh mengundang sakit ataupun side stitch yang aku bagi tahu tadi lah. Jadi memang agak rumit kan korang dengar 2 kali langkah, 1 kali tarik nafas, 1 langkah hembus. Agak complicated. Sebab tu poin pertama yang aku bagi tahu tadi, berlarilah pada pace yang easy. So bila korang berlari pada pace yang easy, korang boleh fokus pada benda-benda lain yang korang nak practice, cadence ke, teknik pernafasan ke, stride ke, landing form ke. So sebab tu aku sentiasa tekankan kepentingan untuk berlari pada intensity easy dalam setiap video aku. Dan keempat, posture dan form badan semasa larian. Okey, posture dan form ni pun sedikit sebanyak membantu dari segi teknik pernafasan. Kenapa? Okey, korang bayangkan kalau korang berlari membongkok ke depan. Okey, bila korang lari membongkok je, maksudnya korang dah automatically mengurangkan atau merendahkan kapasiti thorax ataupun ruang paru-paru korang ni untuk mengembang. So bila tak mengembang secara efisien, maksudnya ruang untuk udara berada dalam paru-paru lebih rendah, kurang oksigen, lebih cepat penat dan sebagainya. Ataupun terlalu banyak rotational force. Rotational force ni maksudnya bila kita berlari, seelok-eloknya kita kena berlari dengan postur badan yang tegak dan selesa. Pada masa sama, arm swing tu kita nak kurangkan, minimumkan pergerakan this rotation. Sebab bila korang tengok actually ada jenis yang sama ada kiri, kanan ataupun body yang rotate. So bila terlalu banyak pergerakan, muscle pernafasan kita tadi tu bekerja lebih keras daripada yang sepatutnya. Sepatutnya dia just mengembang dan mengempis sahaja setiap kali kita tarik nafas dan hembus nafas. Tapi bila korang punya form tak ideal ataupun tak cantik, so banyak sangat pergerakan ekstra yang akan menambahkan lagi stres kepada muscle yang berkaitan dengan pernafasan. Korang akan jadi lebih cepat penat, lebih cepat side stitch, dan juga pernafasan pun susah nak kawal. So apa rahsia ataupun apa cara untuk tingkatkan quality form dan posture korang? Tak lain dan tak bukan, memang kena buat drills dan juga sedikit exercise yang kita panggil core exercise lah. Core exercise macam yang orang cakap plank, crunches, bridges, jumping jack, semua benda tu lah yang tu korang boleh google sendiri dalam internet. Banyak je exercise yang menguatkan otot core korang lah, teras badan korang. So bila muscle korang kuat, body korang boleh hold posture yang lebih baik pada jangka masa yang lebih lama. Alright, itu sahajalah yang aku boleh kongsi sedikit sebanyak tentang teknik pernafasan dalam larian. Mungkin korang yang berharap aku share
teknik special ataupun kaedah istimewa yang boleh meningkatkan kualiti pernafasan korang dalam larian. Dia memang tak ada teknik yang special langsung lah, dia memang something yang korang kena latih. Korang kerap berlatih, benda tu akan jadi biasa. Lama-lama korang tak sedar pun actually korang bernafas dengan elok lah. Of course, selagi korang berlari melebihi kemampuan sebenar korang, so hari-hari lari threshold, hari-hari lari tempo, memang korang takkan dapat manfaat ataupun korang dapat praktis teknik pernafasan yang sesuai dan berkesan dalam larian korang. Alright, itu sahaja aku rasa dalam video kali ini. Terima kasih semua viewers dan subscribers. Aku baru saja mencecah 3,000 subscribers. Minta maaf juga kalau video kekerapan aku upload agak kurang. Yang biasalah one man show kan, sendiri shoot, sendiri edit, sendiri cari konten. But aku rasa dengan menghasilkan konten-konten yang berasaskan info ni, aku rasa dia evergreen lah. Orang akan sentiasa cari di masa hadapan akan datang. So kepada yang belum subscribe, jangan lupalah tekanlah button subscribe, like, share, follow aku di ruangan media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook page aku akan letakkan link dekat bawah. Sampai di sini sahaja, berjumpa lagi kita dalam next video. Thank you and bye.